isu semasa. Kerana Quran sendiri ini turun selama 23 tahun. Kerana ada asbabun nuzul. Dalam pengajian Quran ada disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul maknanya sebab-sebab mengapa ayat ni turun. Dan menyebabkan Quran turun dalam masa 23 tahun. Bila mari sesuatu baru, aku turun ayat menyelesaikan masalah tu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengajar agama ni satu mengajar kitab, satu lagi mengajar agama. Mengajar kitab ni kita baca kitab, kita hurah kitab dengan tidak memikir keadaan sekitar, yang kita panggil isu semasa. Itu kita mengajar, biasa mengajar pondok dan mengajar sekolah, sekolah-sekolah agama. Kita ajar depan kita. Isu semasa tu kita kira rumah dia. So lagi kita mengajar agama. Kita mengajar agama ni lain pada kita mengajar kitab. Maka bila timbul perkara-perkara baru dalam masyarakat, kita berhenti dulu mengajar kitab tu, kita ambil isu semasa ni, lagos selarang dengan agama. Barulah masyarakat terasa bahawa Islam ni hidup terus dulu pakai mat. Jadi mampu 3 minggu, 4 minggu baca benda baru, apa ni, baca. Ini sama balik. Surah hari ni, surah kita baca ni surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf kita panggil keendahan. Dia disebut dalam ayat surah ni sekali lagi disebut bahawa dunia ni aku buat penuh dengan keendahan. Bermacam-macam. Sejak kamu tengok malam ni, kamu tengok waktu malam di langit, maka kamu tengok cantiknya langit dengan bintang yang gemerlap. Ini semua disengaja aku buat nak ajarmu bahawa duduk atas dunia ni kena buat benda molek. Jangan hubbu syahwat. Jangan siapa kau pikatmu berhenti sekat molek tu. Molek ni benda molek, benda cantik, benda comel ni sengaja aku buat kerana di sebalik comel tu aku ada. Comel-comel ni aku yang buat. Jadi mu tengok comel depan ni mula ingat kat aku. Jangan jadi mu tengok comel berhenti sekat comel. Jangan. Mu tengok comel mu sebut subhanallah. Allah comelnya. Comelnya retina ni, comelnya redatan ni, comelnya ilmu ni, comelnya ceramah ni. Benda comel tu aku buat sengaja nak suruh mu tengok di belakang comel tu aku buat. Ini sebab tu mu syukur pada aku. Begitu juga uduh. Mula mu tengok barang uduh, mu kena reti di sebalik uduh tu aku ada. Dengan tujuan mu nak suruh mu mengelak diri daripada uduh. Muncak uduh ialah neraka. Sebanyak mana benda neraka ni uduh lah kau. Makan yang uduh, minum yang uduh, pandang yang uduh, nyawa uduh, hidupmu hiduplah uduh lah kau. Berderita lah kau. Maka mu kena mengelak diri daripada benda uduh. Termasuklah kemuncak daripada uduh ialah neraka. Jadi ayat ni, surah ni sebut Az-Zukhruf. Zukhruf benda comel. Jangan jadi berhenti sekat comel, berhenti sebalik comel itu aku dia buat comel. Baik, hari ni sambungnya ialah mimma amit takhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Ayat ni Tuhan maruh pada orang yang orang jahilah zaman itu. Jahilah zaman lalu ni, iaitu ada kemunasabah. Manusia ni ambil benda aku buat, apa nama ni, mimma banatin, aku buat. Manusia ni ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Hak laki-laki, kalau Arab jahiliah ni, Arab jahiliah, Melayu jahiliah, dah mana tahu lah. Arab ni kalau boleh anak puan, dia tak nak hidup. Alhamdulillah tak ada. Soalnya, bapa yang boleh anak puan ni dia tak nak. Kalau boleh anak lelaki, dia beri. Sedangkan hak puan aku buat, hak lelaki aku buat. So, yang keduanya mu tak nak anak puan hidup. Kerana mu kata kalau peru anak puan, bila besar malah nyambil dia natu mari kahwin, ambil klik ke dia saja, aku baik bunuh kecil-kecil. Ni cara manusia mikir besar masalah dengan fikiran berlaku. Manusia atas dunia ni mikir, dia sesat kau dengan mikir berlaku, akal berlaku, tidak guna dah agama. Amo sebut Presiden Amerika lalu cerdik Abdul lah. Siapa kau pikir dia dipilih menjadi presiden, tapi dia boleh terima kahwin sejenis. Oh, laki-laki kahwin sama laki-laki.
Tak puas, kahwin sama puas. Dia presiden, boy cerdik. Tapi dia buat lagu tu kerana apa? Boleh jadi kerana dia kira guna masalah dengan fikiran. Agama lagu mana? Amba ayat ko apa namanya? Orang dia lah. Aku setuju presiden apa ni iktiraf kahwin laki-laki sama laki-laki. 50 tahun lagi mampu habis, tak ada habis. Pupuh habis rakyat mereka. Dah jatah nikah jatah. Tak ada anak. Jadi 50 tahun lagi ayat mereka pupuh dah muka dunia pergi gasol. Itu dia jawapan yang paling. Dijawab kamu lagi mana? Dia kata terpaksa. Apa dah seminggu baru jumpa wakil Amerika lagi. Dia kata terpaksa. Tak sebuah mu presiden. Mana boleh mu presiden orang paksa mu. Bila mu presiden mu kena betul keadaan hak salah dari ayatmu tu supaya betul. Ni tidak mu terpaksa. Senyap. Atas dunia ni boleh senyap, akhirat ni tak patuh ni senyap lagi. Pakhlala ni kita juga, kita manusia ni. Kita manusia ni kita guna fikiran kita berasas pada kaedah Islam. Allah Ta'ala beri pada kita fikiran. 5 kubah tak ada fikiran. Kami beri tak ada fikiran. Kalau ada fikiran ni manusia je. Manusia ni Allah Ta'ala beri fikiran pada kira Nabi seorang. Nabi Rasul. Jok zaman tu ada pahala ni, ada Nabi, ada Rasul, ada Rasul. Dia minta guna fikiran ni betul-betul dengan agama. Bagaimana juga ahli sains, ahli matematik, ahli ilmu hisab, ilmu matematik. Dia ada fikiran, tapi dia ada kaedah dia. Ada kaedah supaya matematik di dalam betul ikut kaedah. 1 campur 2 dia jadi 3, tak jadi 4. Mari cikgu belah mana pun campur 1 campur 2 jadi 3. Mari cikgu 1 campur 2 jadi 5, dia tak boleh. Kerana 1 campur 3 ni bukan kerana cikgu, kerana Allah. Cikgu hanya juru cakap, juru beritahu saja. Apa kita juga Islam. Islam ni hak halal, halal. Hak halal kita buat haram, haram kita buat haram. Akhir 10 jangan habis. Bagaimana 2 campur 5, campur 2 jadi 5, 10 jangan habis. Sama sipil lah aku. Jadi begitu juga ni. Aku buat manusia ni ada laki-laki, ada perempuan. Maka kenapa bila boleh anak perempuan mungkin tanah dia hidup. Bila boleh anak lelaki berasa megah. Sedangkan muk tu lelaki ke perempuan. Muk budak tadi ni kerana muk betina. Apa kata kalau pok mengari apa tuk mengari tanah tina sangat habuk. Akhirnya muk tak ada tanah ni kerana muk tak muk tanah. Ini cara begini Islam mengajar manusia menggunakan akal fikir yang menyebabkan orang Islam orang paling bertamadun di muka dunia menggunakan akal fikir. Itu kata Amit takhadha mimma yakhluqu bana. Adakah dia ambil mimma yakhluqu bana? Wa asfakum bil bani. Apa namanya? Dan Allah Taala dia pilih kamu bil bani dengan mana dia beri kat aku anak puan apa ni dia ambil ke dia anak lelaki dia anak puan melekat ni dia kata anak puan Tuhan, anak puan tu. Sedangkan anak puan dia tanah, tapi bila sebut kata melekat dia panggil anak puan tu anak Tuhan, anak puan tu anak Tuhan puan ya. Beri kat aku anak tina, anak dia anak jatah. Bahasa mikir berapa dah guna. Ini cara Islam. Jadi Allah Ta'ala marah pada jahiliah. Dia mengatakan malaikat dia anak perempuan Allah. Sedangkan anak perempuan dia sendiri dia tanah. Kok tina dia beri kat aku. Hak jatah dia ambil ke dia. Wa idza busyira ahadun bima daraba lirrahman mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa kadhib. Wa idza busyira ahadun bima daraba lirrahman mathalan. Yang keduanya bila diberi tahu bahawa kamu dapat anak puan, dhalla wajhuhu muswaddan, muka dia akan jadi hitam, wa kadhib, bersama marah. Maknanya sebab tak adil. Bila orang yang ayat ni membuat anak boleh anak puan, masa yang bapanya mu kata malaikat tu anak puan aku. Sedangkan mu sendiri kalau sebut kata mu dapat anak puan, mu nak marah. Tanah. Ini benda-benda gini Tuhan royak bagaimana cara manusia menggunakan akal fikir yang 100% tanpa agama ajaran Nabi. Kemarin ada sahabat muka depan sebut. Ada rakyat Kelantan cerah laki bini kerana suara tu muka depan. Tak apa. Jadi wartawan tanya, apa jadi gini rakyat Kelantan ni cerah suara tu kuat suara tu apa suara ni. Amak kata amna pusat buat lagu tu dulu. Kelantan ni bapa duit pusat buat pembangunan di Kelantan tak sampai pejabat apa. Kenapa? Duit pusat buat pembangunan di Kelantan, buat hospital,
buat sekolah. Dia ada jabat suku di Kota Baru nama JPP. Bapa yang ada JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan di Kelantan. Bapa duit tak mai ke pejabat amu. Bapa pegawai amu di jahil. Pegawai amu dengan pegawai amu sama universiti belakang. Sama celik sama bodoh belakang. Pegawai amu jahat. Risuah. Kalau risuah ada pegawai. Gapo-gapo tak bagi jawab bawa risuah. Apa tak? Kena mesti buat perangai pada rakyat akhir sekali balik. Duit Kelantan, duit petroleum kita bagi. Nak kata berapa ratus ribu juta, bilion, selesai tak dapat lagi, setik tak dapat lagi. Kenapa? Kerana aku ni faham amun. Jadi mun buat perangai faham amun, akhir sekali ayat perjalanan habis. Ambo jadi menteri usaha 20 tahun. Sekali apa tak dipilih untuk pergi, tak dijemput untuk pergi ke sekolah ke berapa ni ramai budak-budak. Takut ambo rakyat Islam. Takut rakyat Islam pun jangan kerana manusia ni kerana Islam. Begitu kau. Baik jadi topek lah lu. Orang lah ni orang kau mengaji kau itu. Tu lu amat jawab tu siapa dia lah weh. Bila kayu belok bayar pun belok kita panggil. Bila pusat balok pangan maka kita balok, maka rakyat tu balok kata. Aw man yunashu fil hilyati wa yafsamu bi. Alakum nasabah. Dia beri pada kaku hak perempuan. Dia kata melekat ni anak aku hak puan. Sedangkan hak puan ni kalau bertengkar berapa tak cergah bagaimana laki-laki. 3. Waja'al malaikata alladhina min ibadir rahmani inatha ashahidu khalqahum la tuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Yang keempat dia jawab lagi. Adakah waja'al malaikata ibadir rahmani inatha alladhina min ibadir rahmani inatha. Dan mereka itu jadikan malaikat. Sedangkan malaikat ni hamba-hamba aku belaka. Malaikat jadikan malaikat ni anak aku hak puan. Ashahidu khalqahum. Adakah mereka ada sekali waktu aku buat malaikat? Waktu aku buat malaikat hari itu dia ada ke? Mengapa dia boleh royak malaikat ni anak tina Tuhan? Kita hebat. Masa dia beranak, masa aku buat malaikat tu dia ada sekali ke? Cara Tuhan asok fikiran orang ni menyebabkan orang terpaksa terima benda Islam kata ni betul. Dan segala benda luar pada Islam semuanya karut-marut berlaku. Pokoknya apa nama ni? Yakhrusun makna panggil meraba. Satu kitab syarat tu. Dia kata ingat balik aku nak tulis sebanyak mana kata-kata mereka. Sebanyak mana kata-kata manusia atas dunia ni hak tak kena, semua aku tulis belaka. Di akhirat kelak aku soal. Wa yus'alun akan disoal akhirat. Satu daripada pengajian agama Islam ialah tiap manusia ia mati akan hidup balik. Dan lepas pada hidup balik akan disoal. Sebab tu atas dunia lah ni kita sebut sekali dunia tu yang sebut liya baluaku. Dunia ni Kelantan baik, Malaysia baik, Amerika, Afrika, semua dunia ni Tuhan buat ni sebagai bilik peperiksaan. Bilik kelas kata panggil. Anak-anak kita duduk di asrama, walaupun dia diberi makan percuma, diberi minum percuma, ada padang bola, ada latihan berapa, tapi bukan pera saja ada. Pera nak suruh dia belajar dengan tenang dia. Nak makan ada, mungkin kena baca. Nak minum ada, mungkin nak baca. Nak tidur ada katil cukup dekat, ada dengan ekor, ada percuma sekali. Bukan pera saja ada, pera nak suruh muslim belajar, dan bila kena soal, boleh jawab. Itu juga. Dunia-dunia ni asrama Tuhan buat pada manusia. Manusia Melayu, manusia Cina, manusia Amerika, manusia Afrika. Kena ingat dunia ni asrama Allah. Yang dia buat untuk kita siapkan peperiksaan Allah. Allah akan periksa kita. Ketika mana periksa? Lepas pada kita masuk kubur. Ketika masuk kubur tu nak dulu periksa kita. Ma rabbuka, Tuhan apa benda? Ma dinuka, agama apa dia? Wa ma soal betul soal. Sebanyak mana benda kita buat atas dunia ni semua disoal belaka. Di akhirat kena Tuhan sendiri yang disoal. Wa yus'alun. Satu kitab syarat wa yus'alun. Segala perbuatan manusia akan diistinsa. Inna kunna nastansiku. Segala perbuatan manusia kami akan putus step. Nastansiku itu amat bermakna putus step supaya kita pun dapat. Bagaimana kita ambil kereta putus step? Stalin tak tumpah. Oh kereta asalnya kereta putus step. Begitu juga segala perbuatan kita tangkap dunia ada mereka ambil gambar kita rekod kita putus step. Akhirat kelak itu ini. Empat apa gitu. Ha tu dia kalau mengaku pakai apa? Mu ambil piti, mu ambil putus sekarang dijual.
suka orang, mungkin jual barang orang. Lagu mana jual barang orang? Kalau orang ambil barang mungkin jual lagu mana kuasa? Tika mu curi betul suka orang, tika mu rasuah pitih orang, sedaplah. Tika orang rasuah pitihmu, tika orang curi hartamu, kuasa lagu. Jawab mulai atas dunia ni berlatih jawab, berlatih soal. Biar ada orang soal, kita jawab. Kalau kita jawab serupa hak Nabi Muhammad ajar, selamat kita di akhirat. Kalau orang soal tak boleh jawab, kalau kita jawab juga tak serupa Nabi Muhammad ajar, akhirat kita neraka. Jadi belum pada kita masuk neraka di akhirat kelak, berlatih dulu soal jawab. Sebab itulah pengajian agama, soal jawab ni satu perkara mustahab. Kita mengaji nahwu, kau mengaji fiqh, kau mengaji sarah, kau mengaji tauhid, kau mengaji asam, diberi penuh soal jawab. Tok guru kena jawab soalan anak murid. Dan tok guru yang pertama atas dunia ni ialah mak kita, ibu bapa kita. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Mak bapak lah dari tok guru yang pertama yang menyebabkan anak dia jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusi ke, jadi jahat ke, jadi ahli neraka ke, ahli syurga ke, semua berpunca daripada ibu bapa. Pergi ke sekolah tu tok guru yang kedua. Pergi ke masuk jadi rakyat, maka ketua kajian tu menjadi tok guru yang ketiga. Jadi ibu bapa di rumah mesti tanggungjawab jaga anak dia. Nak belajar apa belajar, tapi biarlah paksi pelajaran ialah Islam. Kepayah sangat. Wa qalu law syaa ar-rahman ma 'abadnahu ma lahum bidzalika min 'ilm inhum illa yakhrusun. Ini soalan yang keempat, yang kelima. Wa qalu law syaa ar-rahman ma 'abadnahu. Orang tu kata, "Hey Muhammad, kalau soal dia, bapa tolong Allah Taala ambil berhala. Kenapa membunuh anak puan, tinggal anak lelaki? Kenapa kalau pergi soal dia perkara-perkara salah dengan agama, dijawab lagi mana? Apa ni? Law syaa ar-rahman ma 'abadnahu." Dijawabnya, kalau Tuhan nak, tentu kami tidak semua mereka. Satu daripada auta orang itu dia handah Tuhan belaka. Apa tak maya? Tuhan kan nak kill lagu tu. Bapa mencuri, Tuhan kan nak kill lagu tu. Mau bapak mu ajar Tuhan. Inhum illa yakhrusun. Ma lahum bidzalika min ilmin. Ma lahum bidzalika min ilmin. Tidak ada sebagai ilmu bagi mereka. Kalau orang tanya kenapa mempuja berhala, Tuhan kan nak kill. Mu jawab ni melalui ilmu ke melalui raba begitu ya. Ma lahum bidzalika min ilmin. Tidak ada sebagai ilmu untuk mereka. Kita nak jawab bagi ke orang ni jawab mempunyai pengetahuan, ni ilmu, sadar pada ilmu. Jangan jawab meraba, jangan. Ibu bapa dengan anak bila anak soal jawab dengan kaedah. Cikgu dengan anak murid bila jawab dengan kaedah. Kerajaan jawab pada rakyat, jawab dengan kaedah. Jangan meraba, jangan. Kalau meraba jadi sebuah kafir dia. Ma lahum inhum illa yakhrusun. Hei Muhammad, orang ni hanya meraba, gamuk. Mana boleh jawab kepada orang bila orang soal dia nak tahu ilmu, bukan tak jawab, tahu ilmu. Inhum illa yakhrusun. Orang ni hanya meraba. Bila meraba, maka orang hak kena jawab pun, orang hak dengar pun meraba juga. Jadi tok guru pun meraba, anak murid pun meraba. Meraba siapa meraba? Jahil namanya bayang. Islam tidak benar sekali-kali manusia ni bertaklid. Bodoh. Allah Taala beri pada kita ilmu apa ni otak. Dia beri pada kita Nabi 23 tahun Nabi Muhammad hidup mengajar ilmu. Yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Tugas Nabi Muhammad 4 perkara. Satu daripadanya yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Mengajar kitab membiak Quran wal hikmah. Ajar cerdik. Kaedah macam cikgu ajar kaedah ilmu hasad dalam kelas. Kaedah jadi ajar. Faham tu bila anak murid ni keluar menjadi peniaga ke, jadi kuprak ke, dia ambil balik kaedah cikgu ajar dalam sekolah tu, dia guna dalam masa dia berbincang kontrak dengan orang tu orang ni. Tidak semua cikgu ajar, tidak semua barang hak kita berdepan atas dunia ni cikgu ajar belaka, cikgu ajar kaedah dia. Atas kaedah tu lah anak murid bila berdepan dengan kontraktor ke, berdepan dengan jual beli ke, apa semua sekali, dia ingat balik kaedah-kaedah cikgu ajar dalam kelas itu. Barulah selamat. Apa itu Islam? Nabi Muhammad ni cikgu. Cikgu mengajar supaya dunia ni selamat pakai akhirat.
Bagaimana cara nak suruh jual beli kita selamat atas dunia lepas ke akhirat? Semaya bank kita supaya betul atas sah atas dunia, sah pakai akhirat. Laki bini kita supaya sah atas dunia, sah pakai akhirat. Tak ada orang yang boleh ajar lain pada Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab tu bila kita hidup atas dunia ni, nak makan, kau nak bini, nak bana, nak bercerah, nak kata tapas sekalipun, kita buat serupa Nabi Muhammad ajar, insya-Allah selamat di dunia, selamat pakai akhirat. Dan tak ada orang yang boleh menyelamatkan manusia pakai akhirat lain pada melalui Islam. 2-3 hari baru ni timbul cerita ada orang kisah yang pejabat dan menteri, tak tahu lah duka cerita apa pasal duka cerita mana gitu. So, atas dasar dia ni Imam Mahdi. Kalau tak tanya mu lagu mana Imam Mahdi sesat. Maka kata lain pada Islam semua sesat berlaku. Lain pada Islam sesat berlaku. Imam Mahdi ada hak sah, ada hak sesat. Mazhab ada 4. Syafi'i, Maliki, Hambali. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Lepas tu salah lagi Jahili. Hanafi budak, Syafi'i budak, Hanafi budak, Hambali budak, bahkan Jahili. Kalau bahasa sembahyang, Sami Allahu liman hamidah, akad tangan, akad pray, gitu je. Ya Allah. Okay. Ni Hanafi pun tak akui, Syafi'i pun tak akui. Oh tu hak Jahili. Kalau akad takkan akad molek, betul-betul sepakat takbir. Allahu Akbar. Akad takbir ni betul-betul gitu. Nak akad pihak mai selamat lalat ni. Betul bab lana dah betul. Kabir kabjang tak mudah tapi maya tak panas. Ni bulan-bulan Ramadan mari para alim semua. Puan sebut minggu lepas lah. Bulan Ramadan orang Melayu panggil bulan puasa. Tak kena. Ramadan bukan bulan puasa saja. Puasa pada Ramadan lah, terawih pada Ramadan lah, ceru pada Ramadan lah, bersih hati pada Ramadan lah, iktikaf pada Ramadan lah, apa dah sedekah pada Ramadan lah. Sebab mak ni kau benar hak Nabi buat Ramadan, kita buat belakang Ramadan. Jadi tak usah sebut Ramadan bulan puasa. Bulan Ramadan sudahlah. Dia sebut bulan Ramadan, ya mari belakang pada kita 45 kali. Amu cerita cerita pada waktu amu nak balik daripada Mesir. Sudah besar belakang, sijil apa nama ni, besar belakang. Amu pergi ke Masjid Azhar. Dia Masjid Azhar ni lepas main Jumaat, ada tubuh tua. Dia duk canda tiang. Nanti orang pergi ngaji Quran dengan dia. Macam suka dia. Kita sini ada tak ada wallah alam. Guru Quran, guru matematik, guru sains, dia duk nyana tiang. Cikgu matematik tu dia menas kerana tiang tertentu. Orang tahu dia ni bagian qiraat ke, bagian tajwid ke, bagian fiqh ke. Jadi amu pergi seorang guru tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi nakra alikal Quran. Nak baca Quran. Nama ketah. Ama baca ketah. Dia baca ketah, dia kata, dia kata ayam membaca apa? Kita baca ketah hujak kecil lagi. Mula hayah, mula mu'amun ni ngajar Quran. Tuk guru Quran, kapung galak pulang belakang. Bila dia baca depan dia kata mau baca apa? Baca ketah lah Syekh. Ada sebab aku tu tahu. Salahnya auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Dia tak boleh begitu. Ar-Rahim, Ar-Rajim, Ar-Rahmanir-Rahim, Rabbil alamin. Kita ni Rabbil alamin, Rahmanir-Rahim, Malik yaumiddin. Bak dalam semaya pula tu juga. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Macam tak ada iyo. Ar-Rahim pas pada ha tu nak siapa kami ada ya tengah. Jadi mak sebut Ar-Rahim. Ar-Rajim. Lepas pada jim nak siapa kami tak ada ya tengah. Rajim. Bila ada ya mati tak panjang. Bapa yang kita buat piak bapa. Akak tanya ketiga piak. Allah namidah. Allah berani. Ni bahasa Jahil tidak bahasa Syafi'i dah. Nak akak tangan supaya bahasa Syafi'i akak molek. Buat supaya bahasa Syafi'i jangan pandang-pandang. Begitu ya kita sekarang ni baca Quran kena ingat dalam Ramadan pun ada semua. Kalau boleh tiap-tiap buah rumah, tiap-tiap surah tu boleh kena ada latihan semula. Berapa kita bagi? Renew. Latihan semula tajdid. Ibu bapa panggil anak-anak baca tahu. Kan ibu bapa juga tak kena juga. Baca baca tahu. Ibu bapa tak pandai tahu juga. Kena ada tu guru seorang khusus bulan Ramadan ni baca tahu semula. Hok bagi mati kena mati.
Hak mat kena mat. Hak idgham kena idgham. Hak iqlab iqlab. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lepas pada da nak nyapa nun tak ada ya tengah so. Mati din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena panjang ain, kalau lepas pada ain tu ada ya tu mati. Jadi apa buat style Melayu Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Membaca berapa jadi? Baca tahun tu dah tidak tahu gitu lagi. Allah kata. Ingat pahlawan berapa puluh tahun itu? Amal balik tahun 62. Ni tahu berapa ni? 70 tahun. 50 tahun. Ingat benar gitu. Ya Allah, kalau mereka tulis lagu tu ketika aku sembahyang, akhirat aku pun jana habis sembahyang. Kerana mereka kata untuk baca tahun, baca bukan lain. Wajib baca tahun untuk baca. Tahun ni mengandungi huruf-huruf. Alim ulama kita bila nah huruf tahun tu amat kita ingat huruf jak tadi pada bismillah. Bismillah ni tahun atau tidak? Itu satu khilaf. Syafi'i kata bismillah masuk dalam tahun. Orang lain kata tahun ni start daripada alhamdulillah. Bismillah ni tidak tahun dah. Bukan tiap-tiap surah, tiap-tiap surah ada bismillah sebagai batu tanda, sebagai batu tara. Tak apalah betul. Jadi benda-benda begini para ni dalam bulan Ramadan ni kita kena beringat molek. Kita doa Allah mudah-mudahan Allah Taala panjang umur kita tahun ni biar dan Ramadan pula bagaimana Allah beri pada kita lepas kita dan Ramadan. Dan Ramadan kita ni jangan jadi puasa kamu sebut jangan puasa sekarang, jangan puasa sobat, baca Quran, tilawah, tahajud, mikir, zikir semua sekali kita buat belakang Ramadan sebagai Nabi kita Muhammad SAW. Kalau muli bulan Ramadan pun muli cakap Quran, tidak muli cakap kebangsaan dia. Inhum illa yakhusun. Orang ni hanya meraba ya Muhammad. Am atainahum kitaban min qabli. Am atainahum ataupun atainahum. Am atainahum min kitaban min qabli. Ataupun dia kata lagu tu kerana ada kitab tangan. Tengok cara Tuhan soal. Ataupun adakah dia jawab lagu tu kerana dia ada kitab langit duduk tangan dia. Ada kitab dari langit royak bahawa malaikat ni anak puan Tuhan. Kau tentu ada kitab mari langit royak lagu tak apa. Tapi kalau kitab langit pun tak ada akal yang budak pakai berapa, jangan. Dunia tak sudah dengan berapa. Biar ada fakta, biar ada kaedah, biar ada peraturan begitu. Islam dia kata hidup dengan kaedah. Jual beli berapa semua sekali. Tengok. Fahum bi musabsikun. Kalau ada kitab tak apa, dia pegang molek kita. Dalam kitab langit, Taurat, kau Injil, kau Quran, kau royak bahawa mereka ni anak puan Tuhan. Kau tentu ada dalam kitab tak apa. Tapi lah kita apa tak ada akal yang tak ada tiba-tiba muka kata juga ngaruh. Dia dunia ni penuh dengan kaedah. Dan apa namanya? Baik. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Sebenarnya orang ni kata gini ya Muhammad. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Jawab pihak tu yang gini. Iaitu orang ni turut mak bapak. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami beranak-beranak tengok tu nenek kami buat lagu tu. Jok dia tu nenek lagi royak, malaikat ni anak tina Tuhan. Kami apa kata juga, moga tu nenek kata lagu tu. Jadi kalau mai tu nenek begini, tak payah nabi. Tak payah nabi, tak payah ahli sains. Tak payah pekat tu nenek. Ni hak kita panggil budaya. Budaya. Negeri kita ni ada menteri kebudayaan. Tak apa. Tapi budaya hak molek boleh tu. Hak udah jangan kena ubah. Molek tak molek itu kira-kira kita kena dengan agama ke tidak? Kalau kena dengan agama, molek. Tak kena dengan agama, well. Di Kelantan ni alhamdulillah. Budaya Kelantannya bila diambil buruk pada mai wayang kulit. Mai wayang kulit, mai apa lagi mok yung. Apa lagi? Kita buat tu, mok yung. Apa kata mok yung tak leh? Walaupun orang Kelantan ni berhimna mok yung, tapi apa nak buat? Tak ada tempat nak bikin moyun. Hak tino jatuh di atas stage. Musik gua aku pun saya adik WM ke dia lah. Terus maisa balasa kita tengok moyun. Bercanggah di atas maisa. Ni moyun. Wayang kulit kita tak apa. Tapi kena buat cerita hak dongeng. Hak dongeng gajah putih segoyang laut kan ngaruh tak ada. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jawab salam dijawab salam ni ngaruh dah ni. Tu buat. Nak wayang kulit boleh, tapi biar tentu cerita hak realiti. Wayang kulit tu kenali. Tu kenali satu ulama boleh kata Tuhan bina Kelantan je. Negeri lain tak ada orang jenis tu kenali. Apa kita boleh wayang kulit?
Dia boleh tulis atas kertas ke sebagai buku. Tu kenali, nak wayang kulit kau nak gapo buat drama kan aku boleh. Biar tu butir, wayang kulit kawan cerita tok mulu. Wayang kulit kawan cerita tok gapo. Apa pasal putih ni gapo dak lawan aku putih ni? Janggut. Tok janggut. Wayang kulit tok janggut. Tak apa, dia butir. Tok janggut ni orang putih kata penderaka. Kita kata pahlawan. Tu dia. Nak tentu pahlawan dia. Orang putih pandai, orang melawan dia penderaka pula. Mengikut ceritanya dia tidak melawan putih, melawan apa namanya cerita panjang. Dan di bem kerapu pisungan ada gambar dia kaki lah kata, kepala lah bawah, buat dia orang putih. Masa Jepun itu. Masa Jepun sebanyak mana orang hok sokong Inggeris, dia hambat Jepun habis. Dan sebanyak mana orang hok sokong Jepun, dia orang pangkat gapo gitu dia tak ingat dah. Apa ni? Dan mereka juga pernah ingat dan mendengar Jepun. Jadi oleh yang demikian ibu bapa kita, tu nenek kita sebarang hak tu nenek kita buat hak molek turut, hak tu nenek kita buat tak molek buang. Kita learn akan jadi tu nenek pada cucu kita, cucu cicit kita, tu nenek. Hak kita ada cuma learn akan jadi tu nenek satu masa dulu. Bila mari cucu kita, cicit kita, dia kata, tu nenek aku buat dia. Adakah kita yakin benda kita buat learn betul belakang? Hak betul, kita teruskan. Learn selalu. Hak salah, kita buang. Supaya kalau ada tu nenek, cucu kita raya tu nenek aku, dia tentu pasti kita sebagai tu nenek akan datang, kita buat benda pada belakang. Bila bunyi band misalnya, kita berhenti buah, rokok, syarat kata berhenti, pakat terus dia ambil sembahyang. Dan kalau boleh ambil sembahyang, dia belum ada bel sembahyang. Jadi kita betul lalu, biar anak kita, cucu kita tengok tok dia ni, bila nak bel, ambil sembahyang ada cucu. Biar tu cucu kita satu masa kelak, dia kata nenek aku lagi. Ambil sembahyang belum pada orang bel. Wa inna ala atharin muhtadun. Oleh kerana tu nenek kami buat lagu ni, maka kami pun muhtadun ala atharin. Kami turut denai kesan mereka. Hak dia kata, hak gapo kata, dia turut belakang. Jadi ini tidak hujah, tapi itu hujah bagi orang zaman dulu. Dia orang Melayu kita pun ada hak jenis turut nenek apa semua sekali kita panggil budaya, dengan tak pilih budaya betul Islam atau tidak, untuk betul buang hak budaya kita hak salah, buang. Barulah kita masuk kubur, jangan mata rapat. وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نبي في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كذلك memang begitu ya Muhammad, memang begitu. Tidak ada seorang rasul yang aku kira atas dunia belum padamu fi qaryatin, mana-mana qaryah, min nadhirin. Nadhir maknanya orang rasul yang membuat ancaman, illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana, kecuali tiap-tiap rasul yang kami kirim sampai hari itu belum pada memari ini, kalau berjumpa, kalau bertemu dengan mutraf makna orang hidup senalina, hidup mewah, inna wajadna aba'ana ala ummah, kita pokok kita turut tok nenek. Kalau tok nenek kita ni ummah, tok nenek kita ni ramah, wa inna ala atharin muhtadun, dan kita turut mereka lah, kerana tok nenek kita turut. Ini ulang tadi Nabi Islam apa ni, Quran ayat Nabi kita Muhammad. Muhammad mu jangan susah. Kalau ada orang lawanmu, bukan mu seorang, tak kena lawan. Mana-mana Nabi tak muka dunia ni, beratus ribu tahun dulu, ada orang lawan. Hak lawan kepala pengaknya ialah mutraf. Mutraf makna orang mewah, orang hidup mewah, makan cukup, tidur cukup, cuci berak cukup, gapo cukup. Orang ni dia kira tak perlu menabi. Tak perlu pada Nabi, tak perlu pada Rasul, tak perlu kita dari langit. Kenapa? Kerana aku makan cukup dah. Makan cukup dah, makan pakai cukup dah, apa cukup dah. Perlu pada apa lagi? Kita pakai tu untuk nenek sudah lah. Lepas lelah ni pun, pada lawan Islam ni, tak beruh. Tak gaji besar, tak harta banyak, tak kereta besar, makuk besar, cawan besar, bini besar. Orang ni dah biasa nak lawan Islam. Coba fikir, adakah sudah dengan kita mewah atas dunia? Belah mana mewah kita, belah mana kaya kita akan mati.
raja, sultan, presiden negara, semua mewah belaka. Adakah boleh nak kekalkan seorang mewah tu yang mewah dia pak dalam kubur? Tak boleh. Bila mai kiamat, khafidatur rafi'ah, kiamat ni boleh penuh orang yang tinggi, orang kaya boleh menanya, rafi'ah tu boleh bertanya orang bawah. Bila mai kiamat dia bertukar keadaan. Sebab kita pergi Malaysia, Singapura, pergi negeri lain. Bila kita duduk di rumah kita, senang. Tapi pergi negeri lain, apa kita pergi ke Mekah lah. Pergi negeri lain, pergi Mekah. Udara lain, makan minum lain, cakap lain, pakaian lain, suruh lain. Itu baru negeri ke negeri, sama-sama dunia. Apa kata kalau tukar negeri nah, daripada dunia ke alam barzah, alam kubur. Oh, banyak beza lagi. Bila duduk dalam kubur, kita terbujur. Tak nyawa, tak gapo. Mari melekat duduk dua orang. Melekat pula mungkar, nakir. Mungkar makna wuduh, nakir makna wuduh. Pasal wuduh belakang, jekok, kecek cawa wuduh. Tanya soal cawa. Tak ada hok sedap dengar daripada mungkar nakir. Fikir lagi tu insya-Allah. Belah mana mewah sekalipun kita akan sesuaikan kemewahan kita dengan Allah yang sadar. Ini baru betul. Sebab itulah Quran ayat awal-awal lagi. Jangan menjadi kita bila mati terserempok, termangau-mangau. Bila mati, oh lagu ni bila mati. Jangan. Bahawa kita baca Quran, biar siaplah di atas dunia ni begini, masa depan akunya bila kubur begini, di padang mahsyar begini, semua Tuhan bayangkan. Kemudian Inna wajad hadis, orang yang paling penat melawan ialah mutrafuha, orang hidup mewah, orang gaji besar, harta banyak. Orang ni kena perhati. Dan akhir-akhir kita tengok dalam sahabat, dalam harakah khasnya, lama orang bekas gapul kajian, mai masuk pahak. Gawa kajian, masa duduk kajian itu dia buat takut. Kerana kajian kita sebut demokrasi ya, buat dalam demokrasi diktator. Bila keluar ada pejabat kajian, bila berhenti pencing, dia bebas. Orang sorang, pasal orang sorang, pakor, arti-arti. Jadi benar-benar begini perhatian semua sangat-sangat mustahak. Orang ni insah ni kerana ada orang boyak. Tu imam tu ayah ni, tu ustaz tu guru dia royak. Tak boleh royak lah ceramah, kalau tak ada royak ceramah, royak tak biasa. Kalau tak ada royak biasa, royak kedai kopi, sosial. Akas kata buka, sungguh. Betul. Orang yang sudah dapat duit banyak dengan filem dia, dengan drama dia, dengan itu dia tiba-tiba tinggal menentukan apa. Kalau tidak kerana mereka yakin ke akhirat, bagaimana kita yakin atas dunia dia? Qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi abaakum. Baik. Bila orang itu jawab pada Muhammad bahawa kami buat lagu ni, kami sebuah berhala, kami bunuh anak tino, kami peru anak lelaki, kami tunjukkan tu untuk nenek. Baik. Soal dia balik. Awalau jitukum bi syai'in, awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi abaakum. Adakah kalau aku kamu lebih comel, lebih betul, lebih berhidayat daripada hak tu nenek membuat? Membuat alasan teruk ni kan tu nenek. Baik kan aku hari hujah, dia lebih molek pada hak tu nenek membuat. Lagu mana mentu kata saya. Qalu inna bi musyrikin bi kafir. Jawabnya, tak setimo, kafir juga. Nak pergi hak tu nenek juga. Walaupun hak bawa yang Muhammad lebih comel pada hak tu nenek aku, tapi sifat kata mung bawa tinggal tu nenek aku tak boleh. Aku terima waktu nenek. Hak membuat aku kufur, aku tolak. Ini orang degil. Tuan-tuan ingat, Nabi kita lahir di Mekah. Dalam ramai-ramai orang di Mekah ada nama Abu Bakar, ada nama Abu Jahal. Orang ni ahli kuprat dulu. Abu Bakar pun ahli kuprat, Abu Jahal pun ahli kuprat. Tapi apa seorang itu terima ajaran Nabi yang kita panggil As-Siddiq. Seorang lagi Abu Jahal tak terima. Sama duduk Mekah belakang, sama cerdik tak cerdik orang ni, ada kuprat orang pula nak cerdik lah. Bagaimana cara nak bawa barang, bagaimana jual barang, bagaimana persaudaraan orang, bagaimana nak kontrak itu semua. Cerdik lah orang kuprat. Baik, sama-sama cerdik. Abu Bakar pun cerdik, Abu Jahal pun cerdik. Tapi seorang terima Islam, kita panggil Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiap-tiap sebut nama sahabat kena yakin ya, radhiyallahu anhu. Sebut, tapi Abu Jahal tak terima. Sebut Abu Jahal laknatullah alaihi. Kenapa jadi gitu? Jawabnya kerana dalam hati perut masing-masing. Hati perut kita ni
Nak kebenaran kau, nak otok nenek. Nak kebenaran kau, nak pos skala. Pos skala kata. Buat pos skala dah. Apa kata buat pos skala. Pakai gabai, pos skala. Pos skala ni kalau betul skala nak agama, betul. Tapi kalau pos skala salah agama, Abu Bakar dia yakin benar kata Nabi Muhammad ajar dia betul. Pos skala terlalu. Dia terima Islam. Abu Jahal dia kata, kalau aku turut Muhammad, aku dia nak murid dia. Dia kata lama kena orang nak baik guru dengan aku. Mana? Tak boleh. Dia apa tinggal diri. Abu Jahal kata aku lama kena. Orang duk puja aku mari duduk pagi petang siang mari duk puja aku itu ini. Siapa digelar dia ni? Abul Hakam. Abu Jahal ni punya cerdik dia dipanggil Abul Hakam. Abul Hakam kata pandita dia kata. Orang masyarakat Arab ni gelar pada aku pangkat bintang Abul Hakam. Tiba-tiba bila curi nak ngaji dengan Muhammad, bodoh mula laku. Mana boleh? Laku. Ini kita panggil pertinggal diri. Paklah ni pun kalau kita ada main pertinggal diri, tidak pertinggal Allah, punah jana dia bagus. Sebab tu dia kata fantaqamna minhum fatur kaifa kana aqtum kadzibin. Akhirnya fantaqamna minhum. Akhirnya kami mereka. Kami takut. Naqma makna kami mereka sebenarnya panggil kami mereka. Di atas dunia ni ada azab yang Tuhan buat turun pada orang yang melawan Nabi, yang melawan Rasul, yang melawan akal fikiran sendiri, maka ketua azab. Azab ni macam-macam lah. Kalau Quran sebut azab ni bermacam-macam cara. Ada waktu kemarah. Waktu Nabi kita duduk di Medina. Allah Ta'ala waktu kemarah ke Arab Mekah, siapa makan bangkai, makan tikus, makan apa semua sekali. Nyebabkan orang itu kiri surat ke Muhammad tolong akak bala lah. Dia kat nak buat. Tu para mari banjir. Dan azab yang paling ditakuti sekali ialah fa'ansahum anfusahum. Apa namanya? Wala watakun kalladina wala takun kalladina fasaqu wala takun kalladina sallallahu fa'ansahum anfusahum. Ya allazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun wala takun kalladina sallallahu fa'ansahum anfusahum. Mu jangan tiru orang lupa pada aku. Atas dunia ni orang ingat aku pada, orang lupa pada aku pada. Ada orang yang jaga betul hukum Tuhan, makan, minum, kain, pakai, rumah tangga, fitimah, jaga hukum Tuhan. Tanda dia ni zakidillah, ingat pada Allah. Dia ada orang yang tak kira asal ada piti sudahlah. Tak kira halal haram, curi, rasuah, tak kira. Orang ni orang lupa pada aku. Orang lagu ni jangan tiru. Kalau tiru juga fa ansahum anfusahum. Aku tu bala yang apa dia? Bala dia sendiri lupa ke diri. Kemarah dak, banjir dak, gapo lagi demam piala dak, tapi balanya aku lupa ke diri sendiri. Nyebabkan dia tak ingat diri sendiri. Ingat nak makan, nak minum, syurga neraka boleh gigilah, azab kubur boleh gigilah, nak makan le. Ini balasa yang menimpa manusia, iaitu manusia lupa diri dia sendiri. Masa depan mati dia tak ingat. Bapa dah mati, anak-anak balik molek, rumah tinggal kubur. Apa nama ni, harta benda masa mati tu anak-anak sahabat anak girama bawa bunga setengah bawa kereta kereta balik rumah semula, anak balik semula. Ketika tu muka lelaki mari hak ni dia kena ingat, tapi orang tu tak ingat lagi. Ini balasa bila orang tu pun lagi. Jadi antara nikmat kita tanpa dunia ni, boleh makan, boleh minum, dia teringat lepas pada ni aku akan sakit, aku akan mati. Bila mati maka tak ada, minum tak ada, mari muka lain pula. Hak yang layak kita lakukan ialah mungkar wa nakir. Ini kena ingat. Kalau ingat ni nikmat besar. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqtum kadzibin. Muhammad dan aku tiba bala pada mereka, maka perhati sedikit bagaimana akibatnya. Akibat orang kadzibin, perang kaya jaga negeri Mesir. Dan kalau kita pergi ke Mesir, kita boleh tengok patung-patung dia pakai ni, ada lagi patung-patung. Ni patung Aman Hatu, ni patung apa nama apa lagi, patung-patung dia naik masa zaman kerajaan hari tu besar patung, tak apalah. Maknanya orang ni akhirnya Nabi Musa kita, Siti Maryam radhiyallahu anha, mak Nabi Isa, dia tahu-tahu mengandung. Tu lelaki tak ada, habis sebuah kampung sebuah negeri gecar Maryam zina. Usi Maryam tu yang punya tahu. Ya laitani mitu qabla hadha. Dapat sebut ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiyah. Maryam kata Allah, kalau boleh aku mati belum pada ni tak apa. Bapa
aku jadi bini. Mengandung tok laki tak ada. Memang ada hak orang tuduh. Dia orang menuduh ni pasal nak tuduh. Tak ada dah ingat Tuhan. Apa Tuhan kalau boleh aku mati belum pada ni. Wa kuntu nasiyan mansiya. Biar aku ni kalau boleh orang tak ingat pun aku atas ni. Wujud taruh ni. Nak makan lagi mana, nak balik ke rumah, nak cari makan di rumah, malu. Tak makan lapar. Maka Tuhan kata wa huzi ilaika nakhlah. Maria kocok patenya. Nakhlah tu tamak. Pak kita serinyo lah, punyo. Kederak orang tina mengadu kocok punyo. Hak jatan puluh hari kocok tak luruh punyo. Tapi ikhtiar tu kena ada. Kocok punyo, oh sebenarnya. Tusaqat alaikum rutaban janiyah. Akan jatuh guguran atasmu rutaban janiyah. Buah tamar putih. Rutab tabang janiyah. Buah tamar putih ini ada khusiat dia. Pakhlala ni pun Doktor akui watama putih dia panggil rutab ni ada khusiat bila kita makan dia bersihkan usus kita. Jadi orang puas ngandung sangat-sangat mustahak cari makanan-makanan yang boleh bersihkan usus dia supaya bersih molek anak sihat tu sihat. Kalau kocok watama tu luruh tama masuk nak sabar dan bawa masuk tak kocok boleh luruh. Tapi Siti Maryam yang mengandung sudah dalam tubuh kita, tubuh dia psikologi pula tuduh dia pula zina pula makin lagi letih lagi. Tapi dia kata kocok sepadan aku buat. Maka dia kocok guguk luruh berat. Buat taman rutab, buat taman putih. Ini pakhlala ni pun kita kena ikhtiar. Ikhtiar mengeping kita ikhtiar, makaf kita ikhtiar, udah berapa hak dan mana buat jahat tu. Kita doa minta mampu buat tu dia jahat. Semua sekali. Dia berkata sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah berilah pada kami rahmat dari Quran. Waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadilah Quran itu imam kami. Jadilah Quran nur kami. Jadilah Quran rahmat kami. Allahumma alimna minhu ma jahilna. Ya Allah ajarlah pada kami sebanyak mana kami jahil. Fadzakirna minhu ma nasina. Dan sebanyak mana kami tahu dah dan terlupa tu ingat balik semua dah. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله. يا الله kalau rezeki kami duduk dalam tolong turun bumi. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami duduk dalam bumi tolong keluar. Wa in kana fil bahri fa atli'hu. Kalau rezeki kami duduk laut maka timbul ke laut. Wa in kana asran fa yasiru. Kalau rezeki kami payah maka tolong mudahkan. Wa in kana qalilan fa kathiru. Kalau rezeki kami sikit tolong banyak. Wa in kana kathiran fa hawinu. Kalau banyak tolong mudahkan. Wa barik lana fi. Di samping itu ini kami minta pula berkat. Kalau rezeki banyak tak ada berkat, kalau ilmu banyak tak ada berkat, kalau harta baik tak ada berkat, tak ada guna. Ya Allah, tolong siap pada kami sebagaimana harta yang kami beri, ilmu yang kami beri, pakak yang kami beri, mesti berserta dengan berkat. InsyaAllah menjadi bawa di dunia sampai akhirat. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Atina ma lana bis-salihin. Rabbana ja'alna muqimus shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadilah kami yang berminat dengan sembahyang. Dan juga anak cucu kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, tolong terimalah sungguh-sungguh doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan kamu selewengkan hati kami setelah kami beri hidayah pada kami. Sekarang kami beragama Islam. Pada agama Islam jangan selewengkan hati kami. Kekal dengan Islam, kekal iman. Wa hab lana min ladunka rahmah. Kami minta rahmat sisi muslim. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, kami yakin satu hari nanti kami akan mati. Lepas pada mati masuk ke kubur kami tidak ada makanan, tidak ada minum lain pada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tak kenal Nabi Muhammad kerana kami baru hidup puluh 2000 tahun kemudian. Nabi Muhammad tak kenal kami kerana dia mati lama dah. Maka bagaimana maksud Nabi Muhammad kenal kami? Dia kenal Nabi Muhammad pada masyarakat dan agama manusia lain pada bersambungnya usaha-usaha kami menyambung kerja-kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ilmunya, akidahnya, amal ibadahnya, ekonomi, semua mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Nabi Muhammad kenal kami di pada masyarakat dan kami kenal Nabi Muhammad dapat ilmu syafaat. Rabbana innaka ala syukur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir.